Tulis. Bakwan. Tapi dia kata Cik Anu juga. Baru sahbihi ajma'in wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang hormati Encik Api Budin bin Latif Pengeluh Hakim Air Hutan Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa bersyukur yang amat sangat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pagi ini kita semua dapat berhimpun, berkumpul, berjumpa di satu tempat halaman rumah saya pada pagi ini, yang saya rasa perjumpaan macam ini susah nak dibuat, dan boleh jadi sepanjang hayat saya, boleh jadi inilah agaknya kali pertama kita buat ya. Jadi mudah-mudahan dengan perjumpaan seperti ini kita dapat mengenali di antara satu sama lain, terutamanya yang berpangkat cucu cicit. Kalau jumpa di tengah jalan pun saya tak kenal. Inilah keadaannya ya, kita manusia ini. Kalau kita lihat, kita semua ini ialah berasal daripada dua orang manusia. Yang pertama daripada seorang lelaki yang bernama Adam, kemudian seorang perempuan yang bernama Hawa. Maka jadilah membiak melebar ramainya manusia sampai ke hari ini, penuh ke serata dunia. Maka pada pagi hari ini kita juga yang beramai-ramai ini adalah berasal daripada seorang lelaki yang bernama Muhammad Ali bin Haji Siddiq dan berkahwin dengan Marhamah binti Muhammad binti Haji Abdul Ghani dan Munasih binti Haji Yasin, dan seterusnya Hajah Aminah binti Osman. Maka lahirlah kita semua penuh di halaman rumah saya ini ya. Beliau adalah berasal daripada kampung Semasih Pancuh ya. Ini dilahirkan lebih kurang pada tahun 1902 atau 3 begitu. Saya pun tak berapa tahu kerana zaman itu kalender pun tak ada. Kemudian beliau berkahwin dengan seorang perempuan, Marhamah binti Haji Abdul Ghani, yang tinggal di Parit Ulu Bakri Muar. Ini boleh jadi dalam tahun 1923 begitu, lebih kurangnya lah. Kemudian pada tahun 1925 beliau mendapat seorang cahaya mata yang pertama, Puan Hajah Aminah binti Muhammad Ali. Kemudian lepas itu dapat anak yang kedua yang bernama Muhammad Basri bin Haji Muhammad Ali. Ini pun kedua-duanya dilahirkan di Parit Ulu Bakri Muar. Kemudian mendapat anak yang ketiga. Sebelum mendapat anak yang ketiga ini, Muhammad Ali dan isteri berhijrah, berpindah ke Mukim Air Hitam. Ini lebih kurang dalam tahun 30-an lah. Di mana tempatnya ialah di rumah depan tu. Tapi bukan rumah yang ada sekarang ini. Rumah sekarang ini sudah dibuat baru ya. Itu zaman Tuan Haji Abdul Rahim arwah. Kemudian dapat melahirkan seorang perempuan anak yang bernama Sa'diyah, Hajah Sa'diyah binti Muhammad Ali. Dan seterusnya pada tahun 1935 lahir pula seorang lelaki yang di depan tuan-tuan ini. Lepas daripada itu dapat seorang anak lagi yang bernama Sa'odah atau dipanggil Arbi. Itu anak yang kelima. Tapi sebelum saya sebenarnya ada orang ada selang seorang
tapi telah meninggal dunia. Yang meninggal tetap payah ceritalah. Dapat melahirkan pula seorang lelaki yang bernama Abdul Rahim bin Muhammad Ali. Kemudian daripada Abdul Rahim lahirlah seorang lelaki lagi yang bernama Kariman bin Muhammad Ali. Dan pada masa lahirnya Kariman bin Muhammad Ali inilah ibu saya atau isteri kepada Muhammad Ali itu meninggal dunia, iaitu meninggal kerana bersalin. Maka dengan itu Kariman tidak dapat dipelihara oleh ayah saya, dan dia diambil oleh bapa saudara saya yang tinggal di Parit Raja Sari. Jadi Kariman tu tinggallah bersama bapa angkat, ibu angkat. Tu mak saudara saya juga lah yang melihara dia. Seterusnya sampailah dia dewasa dan terus berkahwin dan sebagainya di sana. Lebih kurang pada tahun 41 bapa saya Muhammad Ali berkahwin dengan Munasih binti Haji Yasin. Ini pun pangkat sepupu lebih kurang dengan dengan ibu saya. Tak, bukan orang lain ya. Dengan itu perkahwinannya dapatlah melahirkan seorang lelaki yang bernama Abdul Wahab, meninggal dunia semasa kecil. Kemudian pada tahun 43 lebih kurang lahirlah seorang lelaki lagi yang bernama Khalid ataupun Abdullah, dan sekarang ini dapat bergelar Dato', dapat juga jadi ahli Dewan Undangan Edun Bukit Taning. Ini sebab pangkat anak kepada Muhammad Ali bin Haji Siddiq. Oleh kerana ibu kepada Datuk ni dulu selalu uzur, sakit, dan mungkin beliau pun mengizinkan kepada bapa saya supaya berkahwin lagi seorang perempuan yang bernama Aminah binti Usman. Ini pun ada juga hubung kait dengan mak saudara saya. Dengan perkahwinan ini dapatlah melahirkan seorang perempuan yang bernama Hajah Rohani binti Muhammad Ali. Itulah kisah perkahwinan Muhammad Ali bin Haji Siddiq dengan 3 orang isteri yang melahirkan 9 orang anak. Sejarah orang tua saya ni Muhammad Ali bin Haji Siddiq, beliau adalah seorang yang sangat tegas, sangat berani dan jati diri, suka kepada perkara yang baik, suka kepada kebenaran. Jadi di zaman beliau ini dah zaman itu kalau nak diceritakan ialah zaman yang terlalu sempit kehidupan. Dalam tahun 20-an sampai tahun 30-an, zaman itu zaman pemerintahan British, jajahan British yang pertama. Kehidupan manusia ketika itu cukup dahsyat. Hasil tak ada. Kalau kita bekerja satu hari nak mengupah, satu hari paling banyak dapat 20 sen atau 30 sen. Kerja yang ada pun setakat menyangkul, menepas, menebang. Nak dapat hasil bukan main susah. 20 sen, 30 sen sehari. Jadi dengan kesempitan ini beliau berhijrahlah daripada Bakri ke Mukim Air Hitam untuk membuka tanah di sini, tanah yang di hadapan tu. Itu pun
Itu keadaannya. Kalau bekerja menanam, kalau tuan-tuan tahu labu, tahu ya, labu kalau hari ini mungkin sekilo RM2 paling murah, boleh jadi RM3. Tapi zaman itu orang yang boleh buat hasil dalam kampung ini ialah setakat menanam labu, menanam keladi ubi. Tapi labu harganya sekati masa itu hanyalah 5 sen. Cuba bayangkan, nak nanam labu pun bukan main lama. Sekali dapat sekati 5 sen, nak jual pun susah. Orang Melayu tak ada yang niaga, terpaksa ambil orang datang dari Muar, datang kemari. Pun masa itu kenderaan pun payah. Hasil cukup menyedihkan pada zaman itu. Jadi pada zaman itu saya pun dalam keadaan susah juga, tak dapat bersekolah pada tahun itu. Zaman British tu tak dapat bersekolah, kerana kalau nak sekolah dari sini kena berjalan ke Batu 15. Kenderaan tak ada, jalan kaki. Jadi terpaksalah buka satu sekolah rakyat di sebelah rumah Wan Haji Abdul Karim situ. Buat satu sekolah rakyat dan belajarlah di situ. Sebulan bayarannya 20 sen. Nah, bayar 20 sen sebulan tu pun ada yang tak mampu bayar. Nah, itu bayar gaji guru 20 sen sebulan. Kemudian tak lama daripada itu timbul perang Jepun. Lagi dahsyat, segala-gala yang ada ni habis. Beras habis. Mula-mula ada beras. Zaman British tu ada beras segantang dalam 15 sen, 18 sen segantang 6 kati tu. Nah, 15 sen, 16 sen, gula 5 sen sekati. Masa itu adalah juga boleh makan. Tetapi bila masuk zaman Jepun, pakaian pun tak ada. Saya pernah pakai baju belon. Baju belon yang apa, yang askar gunakan tu, untuk turun payung terjun ya. Itu yang buruk-buruk dijual. Saya dapat beli pakai baju belon. Jadi dalam zaman itu semua orang kehabisan makanan, makanlah ubi keladi. Dan orang tua saya ni, Haji Muhammad Ali ni, dialah yang seolah-olahnya orang hitam ni yang jadi ekspor import dari hitam ke Muar, dengan menaiki basikal, bawa barang-barang daripada hitam, bawa gula kelapa masa tu. Gula pasir dah tak ada, orang pun pandai buat gula kelapa, buat minyak kelapa. Dari Muar tu carilah apa-apa yang ada. Kalau ada garam, kalau kita tengok, kita cakap hari ni garam ya, nak beli berapa tan pun ada ya. Tapi di zaman Jepun garam tak ada langsung. Kalau dapat beli garam daripada bandar Muar tu nak bawa kemari, takdirnya terjumpa Jepun, saya orang tu akan kena tangkap dan akan diminumkan air sabun, dipijak-pijak perutnya. Nanti orang yang kena berlaku begitu. Itu dahsyatnya, ganasnya Jepun. Ada yang orang ditembak pun ada, yang dibunuh oleh Jepun masa tu. Jadi dengan dahsyatnya tak ada apa-apa makanan, itulah sebahagian daripada orang kampung ni ada 2-3 orang. Orang tua saya, ada 2-3 orang lagi kawannya, yang seolah-olahnya hari ni orang yang melakukan jualan apa, ekspor import lah ya, daripada hitam bawa ke Muar, daripada Muar ke hitam. Carilah apa yang ada. Kalau dapat garam, kalau dapat gula, beras, itu bawa kemari sampai sini, jualkan dengan rakan-rakan kawan yang ada di sini. Pada tahun 44 lebih kurang, komunis telah mula bermaharajalela. Dia pun mengajak orang-orang hitam ini
supaya menyokong perjuangan dia, supaya orang hitam masuk komunis. Tapi orang tua saya lah orang pertama yang menentang. Jadi akhirnya dalam tahun 45 perjalanan orang tua saya daripada hitam ke Muar itu, daripada Muar ke hitam, sentiasa diawasi, diintip oleh pihak komunis. Jadi pada berlakulah peristiwa pada tahun 45, satu pagi hari Jumaat, kurang dalam pukul 11 pagi, orang tua saya ni balik daripada Muar nak balik ke hitam. Sampai di Batu 11 estate duduk. Sampai di situ ditahan, dihalang oleh komunis. Beberapa orang komunis menahan beliau, nak ditangkap, nak diikat, nak dibawa masuk ke dalam supaya bersama-sama menyokong perjuangan mereka. Tetapi oleh kerana orang tua saya ini sebagai orang yang berani, juga seorang ahli silat yang juga terkenal, maka dia pun melawan dengan menggunakan apa? Parang pendek. Jadi berlawanlah, seorang lawan, tak berapa orang lawannya, lawan. Akhirnya ramai yang rebah, ramai yang terkorban komunis ini. Dan akhirnya orang tua saya ini terselamat, lamanya yang dapat berjaya nak balik, nak meninggalkan medan perjuangannya itu tadi. Maka basikal yang digunakan itu telah pun dilarikan oleh seorang daripada komunis itu. Rupanya dia lari tu mengambil senapang. Dia pun nak baliklah dengan jalan kaki ke berlari ke tak tahulah tu rupanya dikejar dari belakang, ditembak dari belakang. Jadi dia meninggal dunia dah lebih kurang 300-400 meter daripada tempat perjuangan tu. Jadi akhirnya meninggal dunia lah di situ. Kemudian pagi hari Sabtu barulah berpakat orang-orang kampung untuk mengambil jenazahnya. Jadi salah seorang daripada ni ialah menantu beliau ni, siapa lagi namanya, lagi Bilal Bro, ke siapa, pak saudara saya sampai ni. Dia pergi ke sana mengambil jenazah dengan menaiki basikal. Akhirnya dibawa balik dengan gunakan macam beca, bawa balik. Kebetulan rupanya dia pun orang komunisnya, dia menjaga juga di sana. Kalau ada orang mengambil, dia pun nak bantai jugalah orang-orang yang datang tu. Tapi dengan kuasa Allah, sesampainya orang kita ni, sana hujan pun terlalu lebat, yang tak nampak apa ni, dilihat daripada jauh. Jadi dalam jarak lebih kurang 200-300 meter tu memang tak nampak. Maka dengan sebab itu dapatlah jenazah ini dapat diambil dan dibawa balik, dan sampai hari ini dapatlah kita melihat dia punya perkuburannya atau makamnya berada di Batu 14 Air Hitam. Tetapi yang lain-lain daripada bapa saya, ramai yang hilang begitu saja kerana tak dapat melawan. Ramai orang hitam juga yang terkorban. Orang Bakri pun ada yang dipotong lehernya, kepalanya digantung di kedai. Cuba tengok dahsyatnya dia punya kejamnya orang komunis. Tak kenal belas ihsan. Itulah orang tua kita, orang tua saya, Muhammad Ali, yang jadi salah seorang yang terkorban oleh angkara komunis. Tapi walau bagaimanapun,
beliau dikira sebagai ahli syahid kerana dapat mempertahankan dan dapat melawan. Jadi mengikut saksi-saksi yang melihat orang-orang cerita orang isi tu tak kurang daripada 4 orang yang diangkat diusung oleh pihak komunis tu. Mungkin ramai juga lah yang terkorban tu. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibunda Aminah Muhammad Ali, yang saya kasihi juga sayangi ayahanda Tuan Haji Ahmad Muhammad Ali, ayahanda Tuan Datuk Abdullah bin Ali, Ibunda Puan Hajah Rani, Ibunda Hajah Aminah, Ibunda Hajah Sa'dah, Ibunda Hajah Azizah. Majlis yang telah diusahakan secara bersungguh-sungguhnya oleh pak saudara kita, marilah kita beri tepukan pada Ibunda dan ayahanda kita ni. Kita nak buat boleh pun sebesar ini dengan keadaan kita yang terabur satu Malaysia. Dengan kalau tuan-tuan fikir saya datang dari Terengganu dan yang tak terhingga kepada Yang Berhormat Datuk dan ayahanda Haji Ahmad Ali yang berusaha mengadakan majlis pagi ini. Atas ucapan wakil daripada keluarga Puan Hajah Aminah binti Mat Ali. Dia tadi terlupa untuk mengenalkan diri dia, siapa nama dia. Sebenarnya beliau bernama Ahmad Sirin. Bukan Sirin, Sirin bin Haji lagi. Seterusnya saya perkenalkan wakil daripada keluarga Haji Basri bin Mat Ali. Okay. Kami semua ada 11 beradik, 11 beradik yang mana kesemuanya sudah pun berumah tangga. Jadi kalau ada rasa yang satu-satu yang nak tu maknanya dah tertutup lah sekarang ni. Dah semua dah ada yang punya, dah booking semua dah. Okey, kita ada 11 beradik dan saya ada maknanya 11 lah sebut sekali 11 menantu. Dan cucu ada maknanya anak saudara saya lah cucu pada Kewa maknanya ada 30 orang. Dan 30 orang dan yang terbaru kita ada dapat satu lagi anak saudara lah daripada yang bungsu yang di tepi sana tu. Yang sebelah sana. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sebelum tu 11 beradik ni kita ada 6 perempuan 6 perempuan dan 5 lelaki yang mana cucu kita baru ada seorang lah kita bersama-sama lah di keluarga Kewa ni ada menyediakan sedikit cenderahati lah cenderahati kepada ayahanda dan ibunda yang masih ada yang masih ada. Jadi mungkin harganya tidaklah begitu mahal, tapi saya harap kami harap apa yang kami sumbangan ini merupakan ingatan ikhlas dari kami lah, dari kami semua kepada ayahanda dan bunda-bunda yang masih ada pada hari ini. Jadi saya jumpa untuk yang ni tak terlalu formal lah maknanya saya harapkan dapat terus bagi kepada ayahanda dan bunda menutup pengenalan diri keluarga Allahyarham Haji Basri bin Mat Ali dan atau dikenali dengan Endek betul lah macam mana dia sampai sekarang lekat nama tu. Seterusnya jemput wakil daripada keluarga Hajah Sa'diah binti Mat Ali. Majlis dengan sekehormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Haji arwah ibu saya Sa'diah binti Mat Ali dan arwah ayah saya Ismail Haji Ismail bin Haji Latif. Semua yang hadir. Itu saja saya nak cakap. Pasal apa? Dah orang wakil lama saya rasa bagi peluang. Apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binti Mat Ali, beliau ialah bernama Puan Hajah Rogayah. Terima kasih diucapkan. Pengerusi majlis yang saya hormati ayahanda yang berhormat
Datuk Abdullah bin Ali. Adik-beradik saya senang saja. Semua bermula dengan huruf M. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Mahir. Yang sulung Maleha binti Sayhoni. Yang kedua Masitah binti Sayhoni, Maisyah binti Sayhoni, Maniatun binti Sayhoni, Matinah binti Sayhoni, Muhammadiun Sayhoni dan Mardiah Sayhoni. Ya. Jadinya kami semua berharap perjumpaan ini bukanlah yang terakhir dan yang pertama. Kita akan berjumpa lagi di ruang yang lebih selesa, insya-Allah. Kita harus menanam iltizam bahawa keluarga kita adalah keluarga yang terbaik. Kalau tidak di Malaysia pun, setidak-tidaknya di daerah kita. Mudah-mudahan walaupun status kita berbeza, pangkat kita berbeza, kita harus ingat satu saja. Kiblat kita adalah kiblat yang satu, agama kita agama yang satu, dan Tuhan kita Tuhan yang satu, Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua akan terus kekal dalam satu ukhuwah, ya? Satu ukhuwah yang menegakkan agama sebagai satu landasan kita menuju ke akhirat. Dan kita tidak lupa, walaupun kita kaya macam mana pun, kita harus ingat asal-usul kita, bagaimana jerit payahnya datuk-datuk kita membesarkan ibu bapa kita. Dan seharusnya kita insaf pada hari ini, kesenangan yang kita nikmati adalah perjuangan mereka yang terdahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Mahir. Seterusnya pada keluarga Allahyarham Haji Abdul Rahim bin Man Ali. Dengan kehormatnya dipersilakan. Saya Kamil Zaman bin Abdul Rahim. Saya nak kembar pada pasangan ayah ibu saya. So ibu saya Haji Adiah binti Ali. So saya perkenalkan adik-beradik saya secara ringkas. Yang sulung Nazir Saifuddin, yang kedua Muhammad Nizamuddin, yang ketiga saya, yang keempat kembar saya Badrul Zaman, yang kelima Syarul Naha. Sebenarnya sebelum Syarul Naha ada seorang meninggal semasa kecil, semasa bayi. Kemudian Muhammad Nur Azam, yang perempuan tunggal Intan Syahriza, dan yang terakhir bersama ibu arwah Hajah Fatimah di Brunei, iaitu Hailul Naim. So kita ada Facebook yang dinamakan sebagai Keluarga Haji Muhammad Ali. Ya, so siapa yang ada Facebook cuba subscribe ke Haji Muhammad Ali, keluarga Allahyarham Haji Muhammad Ali bin Haji Siddiq. Okey, cuba cari insya-Allah. So kalau wakil daripada keluarga Allahyarham Haji Kariman bin Man Ali, majlis dengan hormatnya persilakan. Kepada mereka kerana telah berusaha rasa segala orang muda, ya, rasa inilah pengalaman yang amat berharga kepada semua ahli saudara kita. Mungkin ini kali pertama kita merayakan perayaan sebegini, berjumpa dengan semua ahli keluarga dalam satu masa yang serentak. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah. Dan saya perkenalkan diri saya. Saya anak kepada Allahyarham Haji Kariman bin Muhammad Ali dan Puan Hajah Aminah binti Badrun. Dan terima kasih kepada mereka dua kerana telah membesarkan 7 kami bersaudara. Yang pertama Nur Hasiki, kedua Nur Hazaila, ketiga Nur Alahyadi, keempat saya Nur Hazizah, kelima Nur Azlina, keenam Nur Nazam Azhari, dan ketujuh Nur Aizuddin. Dan Alhamdulillah berkat usaha arwah abah dan mak dapat membesarkan kami sekeluarga dan dapat mendidik kami dengan sedih nak cakap sebenarnya, sebab dengan usaha mereka istimewa untuk pakcik-pakcik dan makcik-makcik dan semua. Indah suasana di pagi raya disambut bersama ahli keluarga. Terima kasih kepada jawatan kuasa pengelola. Semoga silaturahim terjalin kekal untuk selamanya.
wakil keluarga daripada Hajah Rohani binti Mat Ali. Majlis dengan hormatnya, silakan. Nama saya Samsudin Ahmad, tapi saya lebih dikenali dengan nama Syam sahaja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur pada majlis ini, dan saya keluarga kami berharap majlis ini adalah bukan kali pertama dan terakhir untuk dianjurkan. Kerana pada kita, bagi yang tua kemungkinan kita mengenali sanak saudara kita, tapi pada rasa saya, pada anak-anak kita kurang mengenali antara satu sama lain. Jadi saya harap majlis ini akan dapat dianjurkan untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, buat pengetahuan semua, Hajah Rohani mempunyai 6 anak, 2 perempuan dan 4 lelaki. Dan yang perempuan yang kecil sekali pun telah kembali ke rahmatullah, iaitu Allahyarhamah Nur Faizah binti Ahmad. Dan tinggallah kami berlima, 4 lelaki dan 1 perempuan. Samsudin bin Ahmad. Seterusnya sampailah ucapan penutup pada majlis kita pada tengah hari ini, iaitu saya menjemput dan silakan Yang Berhormat Dato' Haji Abdullah bin Mat Ali, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dun Naning. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kekanda Haji Ahmad bin Muhammad Ali dan Kekanda Hajah Azizah Haji Muhammad Amin serta keluarga Haji Ahmad. Yang dihormati keluarga Haji Allahyarham Haji Basri bin Muhammad Ali, Kekanda Hajah Hadiah Ali dan keluarga. Yang dihormat, yang saya kasihi, dan keluarga yang saya kasihi dan saya hormati Cik Arifudin bin Abdul Latif, Hulu Mukim Hitam. Yang dihormati Cik Jamil Mardan, Ketua Kampung, mantan Ketua Kampung. Yang dihormati Saudara Razak Kasim, bawah saya, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak. Begitulah perjuangan ataupun susur garur hidup Allahyarham ayahanda saya. Walaupun saya, sepanjang ingatan saya tidak pernah menatap wajah ayahanda saya, kerana waktu ayahanda saya meninggal, saya hanya berumur di antara 2 ataupun 3 tahun, dan hanya saya dapat menatap wajahnya bila kira-kira umur saya dalam 20, hampir 30 tahun, apabila ibu saya kebetulan menyimpan gambar yang tertera di hadapan kita ni. Lepas itu saya kopikan untuk bagikan kepada adik-adik, dan sekarang gambar tu pun saya pun tak tahu di mana, tapi nasib baiklah ada di kalangan keluarga kita dapat menyimpan. Jadi saya mengharapkanlah bahawa kepada keluarga semua, bahawa hanya yang boleh mengubah kehidupan kita ini adalah melalui pendidikan. Dan saya merasa gembira sebagian besar daripada keluarga Haji Muhammad Ali ini menempuh kejayaan masing-masing dalam pelbagai bidang. Saya ingin mengumumkan bahawa ayahanda dan bunda saya mempunyai 5 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 2 lelaki dan 3 orang wanita. Itulah saja saya rasa saya memperkenalkan diri saya dan keluarga saya. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala. Terima kasih kepada Cik Mahyudin bin Haji Ahmad. Oleh kerana tadi Yang bahagia Tuan Haji Ahmad bin Mat Ali tidak memperkenalkan keluarga beliau, maka saya persilakan anaknya yang sulung iaitu Encik Mahyudin bin Ahmad tampil ke Sri bin Mat Ali untuk menerima tanda hati.
Ambil gambar dulu. Sadia binti Mat Ali. Gambar dulu enggak? Pak, sini enggak? Gambar dulu. Sini. Kamera. Jumpa Tuan Jamat di Mak Lim untuk menyampaikan jenazah. Ni kena tukar tempat ni, Tok. Tok, kena tukar tempat, Tok. Tukar tempat tak? Patut tukar tempat tadi. Sini. Hidangan. Terima kasih kami ucapkan budi mut Datuk jadi kenang-kenangan. Ada yang besar tapi mungkin nilainya kecil, ada yang kecil mungkin nilainya lebih besar. Terima kasih kepada penyumbang, kepada hadiah-hadiah untuk cabutan bertuah, bukan orang kita, orang luar. Orang luar yang memang prihatin dengan program kita, tetapi dia nak merancakkan lagi, memeriahkan lagi, mereka memberi sumbangan. Okey, lihat nombor. Semua ada. Ya, Datin Zaidah. Okey, yang ketiga 63. 63. Yang kelima nombor 7. Ya, kat dalam kita. Mana nomornya? Ya, bukti. Yang ke berapa sekarang ni? Betul tuan? Okey, yang ke-6 nombor 15. Nombor 15. Seterusnya yang ke-9 nombor 12. Nombor 12. Ada. Yang ke-10 nombor 47. 47. Semua ada ni, semua ada. Ada? Oh, kat belakang. Okey. Terus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sejati seharum semerbak kasturi mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan nelayan, serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian ragu berhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita
keluarga